Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTube sekalian. Terima kasih kepada yang sudi subscribe channel saya dan juga kepada penonton-penonton yang saya kasihi juga. Terima kasih kepada komen-komen anda. Ada yang membina dan ada juga yang negatif. Ya, biasalah sebagai YouTuber, kita harus terima apa saja komen-komen daripada anda. Apapun, saya akan menjawab komen-komen anda apabila ada waktu kelapangan. Kepada yang belum subscribe, sila subscribe sekarang. Semoga ianya mendapat video-video yang lebih bermanfaat pada masa akan datang. Okey, sahabat-sahabat, hari ini saya terjumpa satu video yang dari negara seberang ya. Video ini menyatakan bahawa Wahabi itu wujud sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman salaf juga ya, menyatakan bahawa imam-imam salaf seperti imam mazhab 4 tersebut, para sahabat dan juga Rasulullah bermazhab Wahabi ya. Ini yang kadang-kadang kita jadi terkeliru. Sejak bila pula ia berpahaman Wahabi, sedangkan Wahabi itu muncul pada kurun ke-12 Hijrah, yakni yang dibawa oleh seorang ulama, anak kepada ulama, Muhammad Abdul Wahab ya, yang bernama Muhammad Abdul Wahab. Itulah yang bermula yang kita gelarkan sebagai gerakan itu ialah gerakan Wahabi, yang anda semua tahu bahawa Muhammad Abdul Wahab ini telah mempopularkan kembali fatwa Ibnu Taimiyah pada kurun yang ke-8. Setelah 400 tahun fatwa tersebut tidak orang kata apa, dipopularkan oleh para ulama sekalian pada waktu itu. Tiba-tiba pada kurun ke-12 muncullah anak ulama ini pergi belajar sana belajar sini dan mempopularkan kembali fatwa-fatwa yang ramai ulama-ulama di zaman Ibnu Taimiyah tidak mengambil tahu, dan menjadi kontroversi yang sebenarnya menjadi kontroversi pada waktu itu, sehingga pemerintah pada waktu itu memenjarakan Ibnu Taimiyah. Jadi tanpa berlengah-lengah, saya ambil keratan daripada video tersebut untuk tontonan anda semua. Dipersilakan tonton ya. Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, yang di dalam banyak pernyataannya mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di saat fitnah juga Wahabi. Baik sahabat-sahabat semua, saya ambil keratan yang pendek saja video tersebut. Inilah yang kita nampak. Ustaz Zainal Abidin, nama dia ini, nampak mengelirukan masyarakat ya, terutamanya masyarakat Nusantara inilah, yang mana mereka klaim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga para tabi'in, yakni salaf ya, zaman salaf itu bermazhab Wahabi. Kalau kita lihat bahawa jika benar zaman salaf itu bermazhab Wahabi ataupun ada persamaan dengan Wahabi, kerana klaim Ustaz Zainal kerana mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut Quran dan hadis Nabi. Jadi Wahabi ini klaim bahawa mereka mengikut Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi memang benarlah zaman salaf dan juga kita semua ini sudah pasti mengikut Al-Quran dan hadis Nabi. Okey, apabila dia klaim ada persamaan ataupun klaim menyatakan zaman salaf itu mazhab Wahabi, ini bermakna
tidak ada lagi pertikaian-pertikaian kepada Imam Asy-Syafi'i, ya, yang banyak membuat hukum-hukum, ya, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga membahagikan bid'ah itu kepada dua, yakni bid'ah sayyi'ah dan juga bid'ah hasanah, yang mana yang buruk dan yang baik. Yang buruk itu kita tolak dan yang baik itu boleh diamalkan dan selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bermakna Wahabi juga hendaklah tidak membid'ahkan ataupun menyesatkan orang lain, ahli sunnah wal jamaah, dan menerima apa yang diperkatakan ataupun difatwakan oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, yakni bid'ah hasanah, seperti banyaklah, seperti banyak, ya, berselawat Nabi antara antara solat solat tarawih, apa lagi yang kita kata, Maulidi Rasul. Ni Maulidi Rasul terang-terang mereka menentang habis-habisan, menyatakan Maulidi Rasul ni ikut agama lain, yakni agama Kristian yang mengagung-agungkan Nabi Isa katanya. Dan upacara-upacara Maulidul Rasul ini yang sebenarnya berlaku khilaf, dan apa yang kita buat ialah tidak bercanggah dengan sunnah Rasul, Al-Quran dan sunnah Rasul. Apa salahnya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, ini yang menunjukkan bahawa mereka kehabisan modal, ya. Ustaz Zainal Abidin ini kehabisan modal dan nak menunjukkan bahawa kebenaran pihak Wahabi itu menyamakan antara fahaman ulama-ulama salaf itu. Dengan sebab itulah mereka menggelarkan diri mereka sekarang ini ialah Salafi. Tetapi persoalannya, jika mereka mengikut mazhab salaf, ya, mazhab Salafi, ya, para ulama salaf zaman itu ialah majoritinya adalah ulama yang kita ikut sekarang, yakni Imam 4 yang saya kata dalam video saya yang sebelum ni, ya. Imam Syafi'i lahir zaman salaf, Imam Hambali lahir zaman salaf, Imam Maliki lahir zaman salaf, dan Imam Hanafi lahir zaman salaf, Imam Muslim lahir zaman salaf, Imam Bukhari lahir zaman salaf. Apa lagi? Siapa lagi? Imam Aqidah Abu Hasan Asy'ari lahir zaman salaf, dan juga Abu Mansur Al-Maturidi lahir zaman salaf. Jadi mereka sepatutnya, kalau benar mereka kata ikut Al-Quran dan As-Sunnah dan mengklaim menyatakan ulama salaf, ulama di zaman salaf itu adalah Wahabi, maka mereka, ya, hendaklah 100% mengikut Imam 4 ini. Tapi yang menjadi persoalan, mereka ini berbeza. Banyak juga ada perbezaan dengan Imam 4 ini. Contohnya, kita dari segi akidah, kita menggunakan sifat 20 yang dimansurkan oleh Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi tentang akidah, bagi memudahkan umat Islam belajar akidah, mengenal Allah. Tetapi tiba Wahabi ini memperkenalkan pula Tauhid 3. Tauhid 3 ni agak berbeza lah dengan sifat 20. Ada perbezaan di situ, ya. Kita boleh rujuk lah, memang ada perbezaan di situ, dan pengenalan kepada akidah itu sendiri agak berbeza, dan ini yang kita katakan ada perbezaan besar antara ulama zaman salaf dengan pihak Wahabi ataupun ulama-ulama Wahabi seperti Ustaz Zainal Abidin dari Indonesia ini,
Mereka kehabisan modal yang sebenarnya, ya. Dan apa pandangan anda semua? Dan inilah satu propaganda yang mereka bawa. Ini kecil saja, ada banyak lagi yang lain-lain. InsyaAllah kita akan jumpa, kita akan utarakan kepada masyarakat di negara ini supaya masyarakat negara ini tidak mudah terpengaruh dengan dakwah-dakwah puak-puak Wahabi ini, ya. Mereka seboleh-bolehnya mereka hendak memperbetulkan konon akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Mereka mengklaim bahawa mereka lah akidah yang benar, mereka lah beribadah yang benar, dan mereka lah satu daripada 73 golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedia maklum dengan moto ataupun ialah moto yang mereka sebut ikut Al-Quran dan Sunnah, maka ramai orang tertarik, ya, terutamanya orang-orang yang cetek ilmu agama, yang ingin mempelajari agama. Dan juga sekarang ini mereka membuka sekolah-sekolah, ya, membuka sekolah-sekolah, sekolah tahfiz, sekolah swasta agama Islam, kolej-kolej juga ada, yang mana mereka mengajar agama Islam. Dan juga mereka mendoktrinkan minda anak-anak kita dengan fahaman dan akidah Wahabiyah, ya. Berhati-hati para ibu bapa sebelum menghantar anak-anak ke sekolah agama yang kita nampak begitu canggih, begitu berprestij, kerana mereka ini ada modal, ada peruntukan keuangan, ya, untuk membina sekolah-sekolah yang besar dan nampak menarik, canggih. Dan mereka juga mempunyai tenaga pengajar yang bersijil tinggi, profesor-profesor, PhD, dan sudah pasti menarik minat ramai orang-orang kita untuk menghantar anak-anak mereka ke sana. Dan dalam masa yang sama kita lupa bahawa akidah mereka tidak sama dengan kita, dan ibadah kita ada perbezaan dengan kita, Ahlussunnah wal Jamaah, iman Syafi'i. Dan ini akan datang semakin hari mungkin semakin ramai orang terpengaruh, dan akan berlaku sesuatu, orang kata, fahaman Wahabi ini tersebar luas di seluruh tanah Melayu. Sedangkan 13 negeri di Malaysia ini bermazhab Syafi'i. Maka para ulama, para cendekiawan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, para mufti-mufti dan juga jabatan agama, JAKIM, hendaklah memain peranan yang serius dalam hal ini untuk membenteras atau membantah ataupun membuat sebahan bahawa aktiviti kegiatan dakwah propaganda Wahabi ini yang telah menular ke seluruh tanah Melayu ini perlu anda ambil tindakan serius, ya. Jika tidak, apa akan jadi kepada anak cucu kita di masa-masa akan datang. Dan mereka ini menggunakan taktik dan teknik yang begitu halus sekali, ya, dalam proses untuk mendoktrinkan masyarakat dengan fahaman Wahabi yang, ya, jika tidak dibendung, saya yakin mereka akan berjaya. Kami ini apalah daya, kami membuat video-video saja, video-video yang sebegini untuk ditonton oleh sebahagian umat yang menonton YouTube. Dan apalah daya kami tidak mampu untuk membuat, orang kata, menguatkuasakan undang-undang ataupun membantah dengan secara besar-besaran. Kami tidak mampu memadailah. Inilah kami, orang awam yang sadar bahawa aktiviti dan kegiatan Wahabi ini berleluasa di tanah Melayu. Maka kami buatlah
video-video untuk menyanggah dan memberi kefahaman secara mudah kepada orang awam di luar sana. Di samping itu, ustaz-ustaz kita harus main peranan yang serius dalam menangani perkara ini. Ini adalah agak serius ya. Di negara jiran, pertembungan ini begitu serius sekali. Dan kita di sini masih orang kata dalam keadaan terkawal nampak, tetapi yang sebenarnya di peringkat orang awam, di peringkat bawah sudah begitu ramai fahaman-fahaman Wahabi ini diamalkan oleh orang awam, ya. Maka kita kena memperbetulkan mereka-mereka itu dan membuat orang kata iklan-iklan ataupun siaran-siaran kepada hebahan kepada orang awam tentang akidah Wahabi ini tidak sama dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan ia boleh menyebabkan satu fahaman yang ekstrim mengikut sejarah-sejarah lampau. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang saya katakan kepada anda semua. Sebarkanlah video-video seperti ini kepada umum dan anda share kepada umum, dan insya-Allah boleh sampai kepada orang awam di luar sana. Berpesan-pesanlah kita kepada kebenaran, ya, itu pesan Allah di dalam Al-Quran. Maka ini adalah tugas dan tanggungjawab kita juga, walaupun kecil. Kita mesti menentang dayah-dayah Wahabi, ya. Okey, sahabat-sahabat, bolehlah memberi komen-komen yang baik kenapa dan mengapa video seperti itu muncul di Indonesia, ya. Adakah ia satu penipuan, adakah ia satu propaganda, adakah ia satu dakwah? Boleh anda komen dan sebarkan kepada orang ramai. Kepada yang belum subscribe channel saya, boleh subscribe sekarang, dan insya-Allah saya akan keluarkan video-video pada masa akan datang. Be strong, dan kita tentang habis-habisan fahaman Wahabi di negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.